Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekali, dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada pagi yang mulia ini, hari Jumaat. Bertemu secara online ataupun Facebook Live. Inilah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada dalam keadaan dalam rahmat Allah, dalam keadaan sihat dan walafiat. Di mana yang telah sedia kita maklum, masa sekarang ni kes COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Kebanyakan kawasan sekarang ni sudah merah, yang mana kes dah hampir 7,000 lah, kes yang paling tertinggi lah. Dan sama-samalah kita jaga diri kita, jaga SOP yang telah ditetapkan. Janganlah kita banyak merungut, banyak-banyakkanlah bersabar dan memohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala mengangkat kembali sakit COVID ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak dengan tuan-tuan dan puan sekalian kaitan dengan hukum tajwid. Jadi sebelum tu saya mohon maaf, live kita ni ada tak menentu, ada tekah tak ada. Baik, jadi saya buat live ni ketika mana saya free lah. Saya free, saya buat live. Kalau tak free, tak buat lah. Banyak lagi kelas lain yang perlu saya handle kan. Jadi pada pagi ni saya nak ulang kaji tajwid menggunakan buku Qiraati lah. Iaitu buku ni. Jadi buku ni, tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengajar budak-budak Qiraati lah. Budak-budak kelas Qiraati yang saya mengajar sekarang ni, dengan ni. Jadi untuk tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ni saya nak ulang kaji sikit berkaitan dengan hukum tajwid yang terdapat dalam buku ni. InsyaAllah, ilmu tajwid ni dia perlu diulang-ulang lah setiap hari. Perlu diulang-ulang. Tak memadai dengan hanya kita sekali kita mengaji, kita boleh faham tak. Ulang-ulang lah. Baik, yang mana ada kelapangan masa boleh join insyaAllah. Baik. Jadi pagi ini saya nak mulakan dengan tajuk. Saya nak mulakan dengan tajuk apa? Tajuk izhar. Tajuk hukum izhar. Baik. Masih lagi ramai yang tidak faham, yang tidak mengerti kaitan dengan hukum izhar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi izhar ni dalam bahasa Arab izhar. Bahasa Arab, bahasa kita panggil menyatakan, menerangkan, menjelaskan. Macam mana kita nak kenal kalau di dalam Al-Quran, macam mana kita nak kenal hukum izhar? Baik, hukum izhar ni kalau kita nak kenal dia, yang pertama nun tu nun mati. Yang mana nun mati itu di atasnya ada tanda sukun.
Kemudian tanwin pula dia sama panjang. Fathatain sama selari, sama panjang lah. Ya, dia punya bentuk dia sama. Fathatain sama panjang, kasratain pun sama panjang. Manakala dhammatain dia 69. Dhammatain 69. Itu tanda kata di hukum izhar. Bacaan kat situ mestilah kena jelas. Jadi kalau dalam kitab ni dia kata yang dinamakan izhar ialah nun sukun. Nun sukun yakni nun yang ada tanda sukun. Nun mati yang ada tanda sukun. Sebab dalam Quran ni ada juga nun mati yang tidak ada tanda sukun. Yang kita panggil nun kosong. Nun kosong yang tidak ada tanda sukun di atasnya, tapi nun mati. Dan ada juga nun mati yang tidak ada tanda sukun tetapi dia ada tanda mim kecil. Itu menunjukkan hukum-hukum yang lain lah. Jadi kalau izhar, pastikan nun itu ada tanda sukun. Itu yang pertama. Kemudian tanwin dia fathatain sama selari, sama panjang. Kasratain pun sama selari, sama panjang. Dhammatain dia 69. Dhammatain dia 69. Baik, jadi tiap-tiap tanwin ataupun nun mati apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar, yang penting kita kena tahu huruf izhar ni ada berapa? Ada 6 lah. Yang pertama hamzah. Yang pertama daripada huruf izhar adalah hamzah. Di manakah makhraj hamzah? Di pangkal. Di bawah ni nah. Pangkal halkum. Bawah ni. Kemudian huruf izhar yang kedua adalah ha. Ha pedas di tengah halkum. Ha pedas. Kemudian huruf izhar yang ketiga adalah kha, hujung halkum. Kha. Kha halkum. Dan huruf izhar yang keempat adalah ain, tengah halkum. Ain itu tempat dengan ha pedas. Dan huruf izhar yang seterusnya ghain, hujung halkum juga. Satu tempat dengan kha. Ghain dengan kha satu tempat lah. Ain dengan ha tengah ni. Dan yang terakhir huruf izhar adalah ha. Ha simpul lah. Ataupun ha besar. Bawah ni. Satu tempat dengan hamzah. Jadi pastikan tempat dia tu kita tahu lah. Sebab kita baca Quran, kita tak tahu tempat dia, memang masalah lah. Sikit. Jadi sekali lagi saya ulang, yang dinamakan izhar, hukum izhar tu apa dia? Ialah nun sukun. Sukun atau tanwin. Bila sebut tanwin ni 3 lah. Fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Bertemu antara salah satu daripada huruf yang 6 tadi. Izhar tadi. Apa dia? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha nah. Bertemu salah satu. Baik. Kemudian apabila bertemunya nun mati ataupun tanwin dengan salah satu daripada 6 huruf tadi, maka bacaan kat situ hendaklah wajiblah dijelaskan bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin tersebut. Contohnya nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh dalam buku ni lah. Nampak tak? So, dalam buku ni tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin nun mati bertemu dengan hamzah. Bacaan dia macam mana? Man utiya. Man utiya. Jadi nun mati tu pastikan bunyi dia tu jelas. Man utiya. Man, hujung lidah tu tekan tempat nun tu lah. Dalam man kan tu bagi jelas, bunyi nun tu bagi jelas. Contoh dia di sinilah. Man utiya, bagi jelas. Maksudnya jangan dengung lah, jangan dengung yang panjang. Kemudian contoh yang kedua, kasratain bertemu dengan kasratain bertemu dengan hamzah. Jadi kena jelaskan bunyi kasratain tersebut. Adin, akhahum, din tu bagi jelas, kasratain tu bagi jelas. Adin, akhahum,
Dan contoh yang ketiga, fathatain bertemu dengan hamzah. Fathatain bertemu dengan hamzah. Macam mana bunyi? Kufuwan ahad. Kufuwan. Bagi jelas. Wan. Bagi fathatain tu bagi jelas. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Jangan dengung lah. Kufuwan. Salah. Dengung salah lah. Dan contoh yang terakhir, dhammatain bertemu dengan hamzah. Jadi jelaskan bunyi dhammatain tu kena bagi jelas. Azabun alim. Azabun alim. Jangan putih lah. Suara tu jangan bagi putih lah. Azabun alim. Azabun alim. Saya ulang sekali lagi bacaan. Contoh yang pertama. Man utiya. Man utiya. Bagi jelas bunyi nun tu. Kasratain bertemu hamzah. Bunyi kasratain tu bagi jelas. Adin akhahum. Adin akhahum. Baik. Kemudian contoh yang ketiga yang tadi bagi jelas fathatain tu. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Bagi jelas. Kemudian yang terakhir dhammatain tu bagi jelas. Azabun alim. Azabun alim. Bagi jelas dhammatain tersebut. Baik. Itu contoh yang pertama, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan hamzah. Yang kita tengok pula huruf yang kedua, itu huruf ha. Ha lah, ha pedas. Ha pedas. Ha pedas. Kemudian apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ha pedas, maka bunyi nun mati itu mestilah dijelaskan. Contoh di sini, nun mati bertemu dengan ha pedas. Min haitsu. Min haitsu. Nun tu bagi jelas. Min haitsu. Min haitsu. Tu. Nak cam dia nun itu ada tanda sukun. Kemudian kasratain bertemu dengan ha lah. Kasratain bertemu dengan ha. Jelaskan bunyi kasratain tu. Mulaqin hisabiyah. Mulaqin hisabiyah. Bagi jelas. Dan contoh yang seterusnya, nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha. Liman haulahu. Liman haulahu. Bagi jelas nun tu. Dan yang terakhir, apa ni? Fathatain bertemu dengan ha. Ata'an hisaban. Ata'an hisaban. Sekali lagi saya bacakan contoh dah. Yang pertama, nun mati bertemu dengan ha. Min haitsu. Min. Bagi jelas. Lidah tu kena tekan pada langit. Min haitsu. Kemudian kasratain bertemu dengan ha. Mulaqin hisabiyah. Mulaqin hisabiyah. Seterusnya nun mati bertemu dengan ha. Liman haulahu. Liman haulahu. Dan seterusnya fathatain bertemu dengan ha. Ata'an hisaban. Ata'an hisaban. Baik, itu adalah contoh bagi nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ha pedas. Kemudian kita tengok pula yang seterusnya, yang ketiga, huruf kha. Huruf kha. Tengok. Baik, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf kha. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf kha. Contoh dia yang pertama, nun mati bertemu kha. Man khaffat. Man khaffat.
Yang kedua kasratan bertemu kha. Kadhibatin khati'atin. Kadhibatin khati'atin. Okey. Contoh yang seterusnya fathatain bertemu dengan kha. Nidaan khafiyan. Nidaan khafiyya. Kita waqaflah. Seterusnya idzan karratun khasirah. Idzan karratun khasirah. Jelaskan. Jelaskan dhammatain tu. Baik, saya ulang. Yang pertama nun mati bertemu dengan kha. Jelaskan nun. Man khaffat. Man khaffat. Jelaskan bunyi nun mati itu. Yang kedua kasratain, kena jelaskan kasratain kerana kasratain bertemu kha. Kadhibatin khati'atin. Kadhibatin khati'atin. Baik. Yang ketiga fathatain bertemu kha. Nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya. Dan seterusnya dhammatain bertemu dengan kha. Idzan karratun. Tun bagi jelas. Tun. Idzan karratun khasirah. Bagi jelas. Dhammatain tu bagi jelas. Baik, habis. Dan contoh yang seterusnya adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan ain. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ain. Tengoklah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ain. Contoh yang pertama adalah min indillah. Nun mati bertemu dengan ain. Kena jelaskan bunyi nun tu. Min indillah. Min bagi jelas. Nun tu kena bagi jelas. Yang kedua fathatain bertemu ain. Fathatain bertemu ain. Tabaqan an tabaqa. Tabaqan kena jelaskan fathatain. Jelaskan fathatain. Tabaqan an tabaqa. Jelaskan fathatain. Yang ketiga kasratain kena jelas bertemu ain. Khuluqin azim. Khuluqin azim. Baik, yang keempat jelaskan dhammatain tu. Sami'un alim. Sami'un alim. Baik, habis. Sekali lagi saya ulang. Contoh yang pertama nun mati bertemu dengan ain. Jelaskan nun mati. Min indillah. Yang ain tu ikhfa lah. Yang min tu, nak dekat min tu. Min. Lidah naik. Min indillah. Kemudian yang kedua fathatain bertemu ain. Tabaqan. Bagi jelas. Tabaqan an tabaqa. Tu jelas. Okay, seterusnya khuluqin azim. Khuluqin azim. Jelaskan kasratain. Khuluqin azim. Seterusnya dhammatain bertemu ain. Jelaskan dhammatain. Sami'un alim. Sami'un alim. Dan tuan-tuan, contoh yang seterusnya adalah contoh ghain. Ghain, tengok yang tengah tu. Ni yang ghain. Ghain, nampak tak? Baik, ghain salah satu daripada huruf izhar. Betul dah. Baik, bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ghain, maka kena jelaskan bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin. Baik, yang pertama nun mati bertemu ghain, jelaskan bunyi nun mati. Min ghislin. Min ghislin. Baik. Kemudian yang kedua, bawah dah tu.
Fathatain bertemu ghain. Jelaskan bunyi fathatain. Qauman ghairakum. Qauman ghairakum. Jelaskan fathatain tu. Dan yang ketiga atas belah kiri tu, jelaskan dhammatain. Adabun ghalidh. Adabun ghalidh. Jelaskan kasratain. Dan yang bawah dah, nun mati bertemu ghain. In yakun ghaniya. In yakun ghaniya. Jelaskan nun mati. Sekali lagi saya ulang. Yang pertama nun mati bertemu ghain. Min ghislin. Min bagi jelas. Bawah dah jelaskan fathatain. Qauman ghairakum. Qauman ghairakum. Jelaskan ghain. Jelaskan tanwin tu. Qauman ghairakum. Seterusnya jelaskan dhammatain. Azabun ghalidh. Azabun ghalidh. Yang bawah dah tu jelaskan nun mati. In yakun. Jelaskan. In yakun ghaniya. Baik habis. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah contoh ha. Bawah tu nampak tak? Ha simpul. Ha simpul. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ha simpul, maka hendaklah dijelaskan bunyi nun mati ataupun tanwin. Okey, yang pertama minhal butun. Min bagi jelas. Minhal butun. Okey, sebelah kiri dah jelaskan kasratain. Kullu syai'in halikun. Kullu syai'in halikun. Baik. Okey, sebelah ni pula. Contoh dia sebelah ni pula. Atas sekali tu. Surah 12 atas sekali. Lankumul anhar. Nun mati bertemu dengan ha. Satu kalimah. Jelaskan nun tu. Lankumul anhar. Okey. Kemudian last sekali. Qalu awalam nanhaka. Jelaskan nun tu. Baik, sekali lagi saya ulang. Dia punya contoh. Yang pertama nun mati bertemu dengan ha satu kalimah. Min hal butun. Jelaskan bunyi nun. Yang kedua jelaskan bunyi kasratain. Kerana kasratain bertemu dengan ha. Kullu syai'in halikun. Syai'in. In bagi jelas. Dan contoh yang keempat. Lankumul anhar. Lankumul anhar. Contoh bagi jelas. Dan yang terakhir. Qalu awalam nanhaka. Jelaskan nun tu. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan min muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan hukum izhar halqi. Dia kena sebut nama penuh dah, izhar halqi. Sebab apa? Sebab ada juga izhar yang lain. Izhar apa? Izhar syafawi. Dan ada dipanggil izhar mutlak. Banyak lagi lah. Jadi kita kena sebut habis nama dah. Jangan sebut izhar saja. Sebut izhar halqi. Kita sebut izhar halqi, kena yang ni lah. Yang ada 6 huruf tu. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Kalau kita sebut izhar, takut lagi izhar syafawi ataupun izhar mutlak yang tu lain sikit. Yang ni izhar halqi nama dah. Halqi tu sebab halqum lah. Kerana ke-6 huruf itu tempat keluar dia di hal. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dan apa yang telah saya share, saya kongsikan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan dapat faham lah dan dapat memperbaiki bacaan kita seharian. Mudah-mudahan bacaan kita tu semakin hari semakin baik lah.
Sebab apa yang kita duk rajin mengaji sangat ni? Kerana nak memperbetulkan bacaan kita. Faham tak? Sedangkan surah Al-Fatihah ataupun Bismillah yang kita baca hari-hari itu pun ada yang baca salah lagi dah. Ada yang baca salah lagi. Jadi kita jangan berasa kita ni pandai nah. Kita jangan berasa kita ni pandai. Ingat, walaupun kita pandai, kita kena anggap diri kita tak pandai. Barulah kita akan sentiasa merendah diri, sentiasa ingin mencari ilmu. Kalau kita mengaji sikit, kita rasa kita dah pandai, kita jadi belagak, jadi sombong, malah mengaji dah. Kita rasa tak mau mengaji dah. Ingatlah, kita ni seperti mana pokok padi nah, semakin membesar dia punya padi, semakin menunduk. Jadi lah begitulah. Allah, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita bertemu lagi pada siri yang seterusnya insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni, live pagi ni. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian fahamlah, dapat faham dan dapat amalkanlah dalam bacaan Quran seharian insya-Allah. Bacalah Al-Quran walaupun hari itu kita baca sikit. Yang penting kita istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfin karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi istiqamahlah, buat ibadah apa pun kena istiqamah. Jangan buat-buat. Jadi buat banyak lepas tu tak buat terus. Dan kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai Ramadan, sebagai madrasah. Ya, apa amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan tu, sama-samalah kita usahakan buat, teruskan dalam bulan yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan hidup kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupalah sama-sama doakan pada saudara-saudara kita, saudara-saudara Islam, saudara-saudara seakidah dengan kita di Palestin yang semasa sekarang ni mereka dikejami, dibantai oleh puak-puak Yahudi Zionis, teroris Yahudi. Sama-samalah kita berdoa, doa kunuz nazilah tu lah. Allahumma innana naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum farriq jam'ahum wasattit kalimatahum wazalzil aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyah sahab wa ya hazimul ahzab ihzimhum ansurna alaihim. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur al-muslimin fi Palestin. Itulah doa dah lebih kurang macam itulah. Jadi sama-sama kita berdoa. Kita nak pergi sana perang, payah kan? Kan tak mau, payah. Undang negara dan macam-macam lah. Jadi kita hantarlah senjata dengan senjata doa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu mereka insya-Allah. Sedih sangat kita tengok kehidupan mereka yang tak boleh tidur, dengan rumah mereka hancur dan sebagainya. Jadi setakat itu dulu live kita pada pagi ini. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu ada kelemahan diri sendiri. Jangan lupa tolong share live kita ni agar ramai lagi yang boleh join insya-Allah. Agar ramai lagi yang boleh join kelas kita. Dan live kita ni bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Baik, saya diri dulu. Saya tinggalkan live kita ni dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi